Selamat sejahtera, bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. So, pada hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1, bab 4 pembiakan dan subtopik 4.3 kita haid. Okay, sebelum kita mulakan, jom kita lihat kepada objektif pembelajaran pada hari ini. Okay, yang pertama akan berkomunikasi mengenai kita haid dan urutan perubahan pada dinding uterus semasa haid. Yang kedua, menghubungkaitkan waktu subuh kita haid dengan proses persenyawaan. Dan yang ketiga, mewajarkan kepentingan menguruskan kebersihan diri semasa haid. Okey, so kita lihat apa ini? Apa ini? Siapa guna? Untuk apa? Okey, saya percaya anda pernah lihat. Okey, ini di shopping center atau di kedai-kedai. Okey, sudah tentu anda tahu apa ini, iaitu tuala wanita. Okey, nama pun tuala wanita. Jadi, siapa guna? Wanita yang gunakan. Okey. So, perempuan akan mula mengalami haid apabila mencapai akhir balik. Okey. Haid wanita bermula antara 10 hingga 12 tahun. Okey, juga mungkin ada perempuan yang bermula lewat sikit 13 ataupun 14 tahun dan dia selama 5 hingga 7 hari. Okey. So, yang ini adalah mula adanya haid. So, apakah haid? Haid ialah pengeluaran darah melalui serviks dan faraj seseorang wanita. Masih ingat servis dengan faraj dalam sistem pembiakan perempuan? Okay, lihat pada raja ini. So, cikgu dah labelkan di manakah serviks di atas sikit kan? Yang paling bawah adalah faraj. So, darah akan keluar. Okay. So, apa itu kita haid? Dan berapa lama satu kita haid? So, kita haid ini kalau lihat pada bulatan ni ada 4 fasa dan dia akan selama satu kita adalah 28 hari. Okay, kita lihat pada kalender ini. Okay, sebagai contoh, kalau perempuan tu mula mengalami haid pada 3 hari bulan. Jadi cara nak kira 28 hari, yang 3 itu kira sebagai hari pertama, 1. Seterusnya 4 hari bulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Okey, anda boleh kira sampai hari yang ke-28. Okey, hari ke-28 itu adalah 30 hari bulan. Maka tempoh ini adalah satu kita haid. Okay. So, kita haid sebenarnya merujuk kepada satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang matang. Iaitu ovum. Telur itu kita rujuk kepada ovum. Dikawal oleh otak dan sistem endokrin yang membebaskan hormon. Inilah maksudnya kita haid. Okey, jom kita lihat. Tadi cikgu dah sebutkan kita haid ada berapa fasa? 4 fasa. Okey, fasa pertama yang berlaku pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima dinamakan sebagai fasa haid. Okey, apakah yang berlaku semasa fasa ini? Lihat pada raja. So, yang ini ditunjukkan lapisan uterus. Jadi, semasa fasa haid, lapisan dinding uterus selalu darah dan ovum tidak tersenyawa, terluruh dan disingkirkan. Okey, jadi perempuan yang setiap bulan datang darah tu bukan darah saja tau. Dia ada selalu darah, ada lapisan dinding uterus dan juga ovum yang tidak tersenyawa, iaitu ovum yang mati. Okey. Selepas fasa haid, fasa yang kedua adalah fasa pemulihan yang berlaku pada hari ke-6 hingga ke-11. Ini tak nampaklah berlaku dalam. Okey, berlaku dalam uterus kita. Okey, uterus perempuan. Okey, so dalam fasa pemulihan, lapisan uterus akan menebar. Okey, lapisan uterus menebar, selalu darah mula terbentuk. Dan pada masa ini, uterus kita dah bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Okey, sel yang telah disenyawakan itu bermaksud sperma telah bergabung dengan ovum melalui tindak balas persenyawaan. Dia akan menempel di bahagian dinding uterus. Okey. Seterusnya fasa yang ketiga, fasa yang paling penting, iaitu fasa subuh. Okey, lihat pada raja ada fasa subuh berlaku pada hari yang ke-12 hingga hari yang ke-17. Okey, nampak angka nombor 14 kan? Cikgu dah merahkan dan besarkan. So, pada hari yang ke-14 ini, ovum akan dibebaskan oleh ovari. Ovari akan bebaskan ovum.
Okay, nampak kan bulatan tu? Dan proses ini kita namakan sebagai pengovalan. Okay, pengovalan. Okay. Dan dalam fasa subuh, dinding uterus dengan salur darah terus berkembang. Jika ada sperma pada masa ini, persenyawaan mungkin berlaku. Dan perempuan tu mungkin mengandung. Dan fasa yang terakhir selepas fasa subuh adalah berlaku pada hari ke-18 hingga hari ke-28, iaitu fasa prahaid. Semasa fasa prahaid, lapisan uterus terus mendebar, nampak dia paling tebal, dan kaya dengan salur darah. Dan semasa fasa prahaid, uterus telah bersedia untuk penempelan apa yang disenyawakan. Tahu kan jawapannya? Iaitu ovum. Untuk penempelan ovum yang disenyawakan. Ini penempelan embrio akan berlaku di dinding uterus jika berlakunya persenyawaan. So, sekiranya tidak berlaku persenyawaan, sebagai contoh gadis remaja di sekolah yang belum kahwin kan, dia tak akan melakukan hubungan seks, maka tak ada persenyawaan. Maka jika persenyawaan tidak berlaku, kita haid. Kita haid akan berulang semula selepas 28 hari itu. Okay. Maka ini adalah keempat fasa dalam kita haid. Okay. Jadi anda telah belajar. Jadi ada satu soalan untuk menguji anda. Yang mana satu fasa pemulihan? A atau B? Kedua-dua raja. Nampak macam sama kan? Dapat jawapannya? Saya pasti anda dapat. Fasa pemulihan di raja A. Manakala raja B adalah fasa prahaid. Boleh anda bezakan? Okay. Dalam fasa pemulihan, kita lihat kepada dinding uterusnya. Dinding uterus itu menebar, tetapi tidak setebal fasa prahaid. Ini adalah cara untuk kita membezakan raja bagi fasa pemulihan dan juga fasa prahaid. Okay. Selesailah keempat-empat fasa. Seterusnya kita akan lihat kepada faktor yang mempengaruhi kita haid. Okay. Ada 4 faktor. Okay. Yang pertama, perubahan berat badan secara mendadak. Kedua, pengambilan nutrien. Ketiga, perubahan emosi. Dan keempat, tekanan mental. So, keempat-empat faktor ni boleh mempengaruhi kita haid seseorang perempuan. Okay. Seterusnya kita lihat kepada kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Okay, ada 2 kepentingan. Yang pertama, perempuan tu perlu tukar kotoran wanita 3 atau 4 kali sehari untuk menghindari jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing UTI, iaitu urinary tract infection. Ini sangat penting untuk perempuan. Dan yang kedua, kena mandi dengan kerap. Okay. Next, kita akan lihat kepada kita haid yang tidak stabil. Satu normal kita haid satu kitaran 28 hari. Tapi ada juga yang tidak stabil. Mungkin lebih pendek atau lebih panjang. Jadi kita haid yang tidak stabil merujuk kepada kita haid terlalu panjang atau terlalu pendek. Fasa haid yang melebihi 15 hari. Wah, lamanya 15 hari. Okay. Dan sebab kita haid yang tidak stabil. Mengapa boleh terjadinya kita haid yang tidak stabil? Ada 5 sebab. Yang pertama, mungkin berlaku pertambahan berat badan. Kedua, masalah hormon. Ketiga, gangguan emosi. Keempat, senaman yang berlebihan. Dan yang terakhir, mungkin berlaku ketumbuhan di dalam rahim. Okey, semua ini juga akan menyebabkan kita haid yang tidak stabil. Sekiranya perempuan mengalami masalah ini, perlu berjumpa dengan doktor. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada kesan haid yang tidak stabil. So, haid yang tidak stabil boleh menyebabkan kemandulan, iaitu tidak boleh mendapat anak. Yang kedua, kesukaran merancang keluarga. Maksudnya di sini, kalau perempuan tu haidnya tak stabil, jadi dia susah untuk mengetahui bilakah fasa subuh. Jadi tidak tahu agak-agaknya bila penghaulan akan berlaku dan mungkin menyebabkan dia akan mempunyai anak yang terlalu ramai. So, maksudnya kesukaran merancang keluarga. Yang ketiga, mungkin menyebabkan masalah kesihatan seperti anemia. Okey, yang ini merujuk kepada haid perempuan yang datang terlalu lama, terlalu banyak. Kalau asyik keluar darah aja kan, so mungkin badannya kurang darah. So ini adalah penyakit anemia. Okey.
Next, kita lihat kepada seorang bayi yang lahir ke dunia sebagai perempuan, membesar sebagai seorang kanak-kanak, seterusnya memasuki zaman remaja, so dia akan mengalami haid pada 10 hingga 12 tahun. Dan ingatlah, haid itu tak datang seumur hidup sampai perempuan itu mati. No. Jadi, wanita yang berumur 48 tahun ke atas akan mengalami putus haid, iaitu menopause. Okey, biasanya berlaku pada umur 48 hingga 55 tahun. Okey, so kita dah berada di penghujung video ini. Cikgu berikan satu soalan untuk sudut uji minda bagi anda. Adakah benar bahawa anda tidak boleh membasuh rambut, meminum air sejuk dan memakan aiskrim atau bersukan semasa haid? Jelaskan jawapan anda. Okey, so boleh tak cuba fikir? Basuh rambut, minum air sejuk, makan aiskrim atau bersukan? Okey, jawapannya tidak benar. So, wanita yang didatangi haid boleh menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Okey. So, sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekiranya video ini membawa manfaat untuk anda, sudilah tekan butang like, share kepada rakan dan juga subscribe channel cikgu. So, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Everything changes.